Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Aufa binti Afian dari kelas PAKK. Okey, hari ini saya nak tunjukkan cara-cara untuk menggunakan website yang telah saya buat ni. Website yang telah saya buat ni adalah berkenaan sains awal kanak-kanak yang memfokuskan menyiasat alam bahan. Website ni adalah untuk kanak-kanak yang berumur 4 plus dan 5 plus tahun. Untuk kanak-kanak 4 plus, tajuknya adalah berkenaan tentang objek tenggelam dan timbul. Untuk kanak-kanak 5 plus pula ada 3 topik iaitu perubahan keadaan air, objek yang boleh menyerap air dan tindakan magnet ke atas objek. Okey, jadi ini merupakan muka hadapan website saya. Okey, jadi yang ini pula merupakan objektif pembelajaran website saya ini, di mana murid dapat mengelaskan objek yang tenggelam dan timbul. Yang kedua, murid dapat memahami bahawa air boleh berubah bentuk. Yang ketiga, murid dapat menyebut bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang tidak boleh menyerap air. Dan yang terakhir sekali, murid dapat mengetahui jenis-jenis bahan yang boleh ditarik oleh magnet dan tidak boleh ditarik oleh magnet. Okey, yang pertama, murid boleh tekan pada ikon jom kenali saya. Okey, jadi ini merupakan profil diri saya. Seterusnya, tekan semula pada butang utama. Kemudian, ini merupakan standard kandungan yang telah saya rujuk dalam KSPK, iaitu Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan. Dan ini merupakan standardnya, di mana tema bagi website saya ini adalah sains dan teknologi dan memfokuskan kepada standard kandungan menyiasat alam bahan. Seterusnya, tekan semula pada butang utama. Baiklah, ini merupakan pengenalan tentang apa itu alam bahan. Okey, alam bahan ni ialah bahan-bahan atau objek yang ada di sekeliling kita. Dan setiap objek tersebut adalah diperbuat daripada bahan-bahan yang berbeza. Contohnya macam kayu, plastik, logam, kaca, getah, kain dan sebagainya. Jadi ini merupakan pengenalan tentang konsep alam bahan. Seterusnya, kita akan pergi kepada kandungan pembelajaran untuk 4 plus tahun. Okey, ada satu sahaja topik iaitu objek tenggelam dan timbul. Sekiranya dilihat pada website ini, saya telah sertakan link Canva di mana saya telah cipta satu slide yang berkenaan tentang tajuk objek tenggelam dan timbul. Jadi, murid ataupun ibu bapa, guru ataupun masyarakat lain boleh tekan link ini. Dia akan terus pergi kepada Canva yang telah saya hasilkan sendiri. Kemudian boleh tekan slide sebelah. Apa itu tenggelam? Jadi ini adalah maksud tenggelam. Ini pula maksud timbul. Dan ini merupakan contoh-contoh objek tenggelam. Seperti batu, sudu, gunting dan sebagainya. Ini pula merupakan objek yang timbul. Pembaris, botol plastik, daun dan sebagainya. Okey.
Seterusnya, murid boleh kembali kepada website tadi. Okey, jadi ini merupakan video eksperimen untuk tajuk ataupun topik objek tenggelam dan timbul. Jadi, murid boleh tekan pada video tersebutlah untuk tengok tentang eksperimen objek tenggelam dan timbul. Okey, dah habis. Kemudian boleh tekan semula pada butang utama. Kita akan teruskan dengan topik untuk 5 tahun ke atas. Okay, untuk 5+, kita ada 3 topik. Topik pertama yang berkenaan tentang perubahan keadaan air. Topik kedua tentang objek yang boleh menyerap air. Dan topik ketiga berkenaan tentang tindakan magnet ke atas objek. Jadi, yang pertama kita pergi kepada topik yang pertama. Tekan pada topik yang pertama. Okay, perubahan keadaan air. Okey, jadi murid boleh lihat video ini, boleh tekan pada video ini untuk melihat ataupun mempelajari sedikit sebanyak tentang perubahan keadaan air. Seterusnya, ini merupakan eksperimen tentang perubahan keadaan air. Murid juga boleh tekan atau pada video ini. Kemudian, sekiranya sudah habis, boleh lihat pada 5+ ini. Ada topik pertama, topik kedua dan topik ketiga. Yang ini adalah topik pertama, seterusnya kita akan pergi kepada topik yang kedua. Iaitu bahan yang boleh menyerap air. Sama juga boleh tekan link yang ada di sini. Dia akan terus pergi ke Canva yang telah saya hasilkan bagi pembelajaran murid-murid. Bahan yang boleh menyerap air. Maksud bahan yang boleh menyerap air. Ini pula ialah maksud bahan yang tidak boleh menyerap air. Dan ini merupakan contoh-contoh bahan yang boleh menyerap air seperti roti, baju, span, tisu dan sapu tangan. Dan ini merupakan bahan yang tidak boleh menyerap air seperti pensel, duit shilling, gunting dan sebagainya. Okey, itu saja. Kemudian boleh kembali kepada website tadi. Dan ini pula merupakan eksperimen yang boleh murid, guru lakukan untuk membuat eksperimen tentang bahan yang boleh menyerap air. Jadi, mereka boleh tekan pada video inilah untuk lihat video eksperimen itu. Okay, seterusnya kita akan pergi kepada topik 3 iaitu tindakan magnet ke atas objek. Sama juga seperti tadi, murid juga boleh tekan link di bawah. Dan link ini akan terus pergi ke Canva yang telah saya hasilkan sendiri. Tindakan magnet ke atas objek. Ini ialah maksud magnet. Dan ini adalah bahan-bahan yang boleh ditarik oleh magnet seperti klip kertas, kunci, sudu, paku, jarum dan sebagainya. Yang ini ialah bahan yang tidak boleh ditarik oleh magnet seperti buku, guli, pemadam, kotak dan kayu. Baiklah, itu sahaja. Kemudian boleh kembali kepada website tadi. Dan ini adalah eksperimen tindakan magnet ke atas objek. Murid, guru dan ibu bapa juga boleh tekan pada video ini untuk lihat bagaimana eksperimen tindakan magnet ke atas objek itu dilakukan. Okey, jadi ini adalah pengakhiran untuk pembelajaran mengenai topik-topik tentang sains awal prasekolah. Kemudian, akhir sekali, pergi kepada butang utama. Di bawah sekali saya ada letakkan atau sediakan pengukuhan. Pengukuhan ni saya sediakan dalam bentuk permainan ataupun game di mana saya telah menggunakan aplikasi WordWall dan EducaPlay. Ini adalah link-link bagi game yang telah saya hasilkan. Yang pertama ini ialah game tentang objek tenggelam dan timbul. Sekarang saya akan tunjukkan cara untuk bermain.
Baiklah, ini merupakan game yang pertama berkenaan tentang tajuk objek tenggelam dan timbul. Okey, untuk aktiviti ini, murid perlu mengelaskan gambar-gambar berikut dalam kelasan yang betul. Contohnya kalau pembaris, objek yang timbul. Botol mineral, objek yang timbul. Sudut, objek tenggelam. Paku, objek tenggelam. Batu pun objek tenggelam. Bola, objek timbul. Belon, objek timbul. Gunting, objek tenggelam. Kunci, objek tenggelam. Dan yang terakhir sekali, daun, objek timbul. Jadi lepas murid-murid dah habis, mereka boleh tekan submit answer untuk melihat sama ada jawapan mereka itu betul ataupun tidak. Okey, jadi dah habis. Boleh kembali semula kepada website tadi. Okey, untuk latihan pengukuhan yang kedua, saya gunakan word wall juga. Tadi pun saya gunakan word wall juga. Bagi tajuk, bahan yang boleh menyerap air. Okey, boleh tekan start. Sama juga seperti tadi, murid perlu kelaskan bahan-bahan tersebut mengikut kelasan yang betul. Iaitu bahan yang boleh menyerap air dan bahan yang tidak boleh menyerap air. Dah habis buat latihan ni, mereka boleh tekan submit answer untuk lihat sama ada jawapan mereka itu betul ataupun tidak. Okey. Kemudian boleh kembali kepada website semula. Dan terakhir sekali ini saya gunakan aplikasi Educaply. Untuk tajuk tindakan magnet ke atas objek. Mereka perlu pilih jawapan yang betul lah dengan soalan. Contoh bahan yang boleh ditarik oleh magnet. Sudu dan garpu. Bahan yang tidak boleh ditarik oleh magnet. Baldi. Dan seterusnya. Dah habis. Jadi daripada latihan pengukuhan ini, kita guru-guru, ibu bapa dan orang lain boleh tahulah tentang kefahaman kanak-kanak itu berkenaan tajuk tersebut. Jadi ini merupakan pengakhiran lah untuk aktiviti-aktiviti yang boleh dilakukan oleh kanak-kanak. Seterusnya, jika dilihat di atas ni ada maklum balas. Di sini saya sertakan borang maklum balas untuk ibu bapa, guru-guru dan sebagainya. Mereka perlu isi borang ini supaya dapat membantu saya untuk menambah baik lagi saya punya website ini. Okey, jadi itu sahaja. Apa yang saya dapat simpulkan di sini bahawa saya harap website yang saya hasilkan ni dapat memberi manfaat kepada semua orang. Bukan sahaja kepada kanak-kanak, malah kepada guru, ibu bapa dan lain-lain lagi. Jadi saya rasa sampai di sini sahaja penerangan saya tentang penggunaan website ini. Sekian, terima kasih.